Salam sejahtera. Beberapa hari yang lepas, isu tentang gaji dan pencen para ahli parlimen dan ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri, hangat diperkatakan di seluruh Malaysia, terutamanya para penganalisis politik, pengikut-pengikut politik dan juga pemerhati politik. Para penggemar politik sangat mahu tahu berapakah jumlah pencen ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka juga sebenarnya nak tahu berapa bilangan pencen yang boleh diperoleh oleh ahli-ahli politik Malaysia ini. Nampaknya selepas didedahkan dalam interaktif Malaysia kini, didapati bahawa jumlah pencen yang boleh diperoleh oleh politikan Malaysia ini, termasuklah ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, adalah sangat lumayan. Ada yang boleh dapat sehingga 2 jenis pencen. Ada juga yang dapat 1 jenis pencen. Ada yang dapat pencen sehingga RM40,000 sebulan. Dan ada juga serendah RM9,000 sebulan. Yang agak menjadi buah mulut netizen dan juga rakyat Malaysia ialah betapa singkatnya mereka boleh mendapatkan pencen tersebut. Ini apabila ada beberapa orang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang hanya berkhidmat sebagai ADUN atau ahli parlimen tidak sampai 5 tahun tetapi layak diberikan pencen. Apabila itu berlaku, mereka, netizen, membandingkan pendapatan ataupun pencen ahli-ahli politik ini dengan orang-orang yang bekerja. Kebanyakan mereka kata, kalau seorang pejabat awam bekerja berpuluh tahun baru dapat pencen, tapi dibanding dengan ahli politik yang bekerja hanya sekitar 5 tahun sudah layak dapat pencen lebih besar daripada pejabat awam. Mereka bertanya, bukankah ahli politik juga boleh dianggap sebagai pejabat awam? Mengapa mereka harus dapat bayaran yang begitu besar dan ada pula yang dapat sehingga 2 jenis pencen? Oleh sebab itulah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, telah pun mencadangkan supaya pencen difikirkan, dikaji semula untuk para ahli parlimen dan adakah pencen itu patut dihapuskan untuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Mendapat reaksi yang sangat positif daripada netizen dan penduduk Malaysia. Hampir 96%, 97% menyokong supaya pencen dan juga pencen ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri itu pertama dimansuhkan, kedua ada juga mahu supaya kalau diteruskan hanya 1 yang layak boleh didapat atau diperoleh, iaitu pencen yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun Malaysia kini telah cuba mendapatkan pandangan ramai orang tentang perkara ini. Sebelum kita teruskan, apa pula pandangan anda? Apa pula pendapat anda tentang isu pencen ahli-ahli politik Malaysia ini? Adakah anda juga bersetuju bahawa pencen mereka perlu dimansuhkan dan pencen mereka kalau diteruskan dibayar mana yang tertinggi? Jangan dapat semua-semua. Saudara-saudara sekalian, persoalan ini ditanya kepada beberapa ahli politik di Malaysia. Ini jawapan mereka. Apa kata ahli parlimen tentang sistem pencen yang mereka mahu? Isu pencen melibatkan wakil rakyat negara ini menyaksikan ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang mempunyai pendapat yang berbeza. Beberapa ahli parlimen yang ditanya antaranya Bung Mukhtar Radin berpandangan skim pencen itu perlu dituruskan. Kata Bung Mukhtar, kerana ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri berhak untuk menerimanya. Jadi Bung Mukhtar mahu supaya ia dikekalkan. Kata Bung Mukhtar, alasan beliau, khidmat seorang wakil rakyat sememangnya bukan mudah. Saudara, ada netizen menjawab apa yang dikatakan oleh Bung Mukhtar ini. Kata mereka, memanglah bukan mudah jadi wakil rakyat.
Khidmat wakil rakyat ini tidak ada waktu, kata Bung Mukhtar. Siang atau tengah malam bila rakyat memerlukan perkhidmatan, wakil rakyat perlu berkhidmat dan ini berbeza dengan kerja seorang guru, kata Bung Mukhtar. Guru ni dia bekerja bergantung kepada kerja jam. Mula kerja jam 7 pagi mungkin berakhir 5 petang dan selepas itu mereka bebas dengan aktiviti mereka, kata Bung Mukhtar. Yang ini dapat kecaman daripada netizen. Kata mereka, kalaulah dibandingkan dengan seorang guru, kata mereka, guru sudahlah gaji pensiunnya lambat mau dapat, selepas pensiun baru boleh dapat. Satu lagi kata mereka, Bung Mukhtar tersilap tentang jam waktu bekerja guru, kata mereka. Kalau Bung Mukhtar kata jam 7 pagi berakhir 5 petang, sebenarnya kerja seorang guru, kata netizen, tidak akan berakhir 5 petang. Ada pelajar tiba-tiba tanya jam 9 malam. Ada pula mengajar kelas tambahan malam. Ada lagi berkhidmat sebagai warden, kata mereka. Dan guru tidaklah bebas dengan aktiviti mereka selepas 5 petang. Jadi pendapat Bung Mukhtar telah dipersoal oleh beberapa netizen. Bung juga mengatakan itu pilihan status quo untuk menerima beberapa pensiun. Kata beliau, pilih pensiun dan ini akan berlaku sekarang kerana ini akan digunakan pakai sejak bertahun-tahun. Pensiun ini bagi ahli parlimen apabila berlaku apa-apa yang tidak diingini kepada kami sebagai ahli parlimen. Ahli keluarga kita boleh warisi hasil pensiun kita, kata Bung Mukhtar. Pensiun yang diterima ahli parlimen ini tidak banyak tetapi ia bergantung kepada tempoh perkhidmatan atau 50% daripada allowance yang diterima, kata Bung Mukhtar lagi. Walau bagaimanapun, Bung Mukhtar berkata tidak ada masalah sekiranya kerajaan memutuskan untuk memindah skim pensiun perkhidmatan awam pada masa akan datang. Kalau kerajaan dah putuskan apa-apa ketetapan ahli parlimen, tidak boleh buat apa-apa, kita akan akur saja, kata beliau lagi. Sementara itu, ahli parlimen Ampang, Rodzia Ismail juga berkata, isu pensiun wakil rakyat ini perlu dilihat daripada beberapa perspektif. Sebenarnya, ada di kalangan kami ini, wakil rakyat ini bekerja profesional, gaji yang jauh lebih besar, katanya. Tapi kita berkorban dan sebagian daripada kita punya khidmat kepada negara. Kita terpaksa tinggalkan jawatan kita ataupun gaji besar yang kita peroleh yang mungkin jauh lebih berbeza dari dulu. Jadi itu satu perspektif, katanya. Pada saya apa yang sedia ada ini mencukupi, tetapi kemungkinan besar ada juga ahli parlimen yang kadang-kadang dia telah melalui banyak peringkat. Kemungkinan besar dia bermula dengan adun dan kemudian jadi exco kerajaan. Selepas itu dia ke parlimen. Maknanya hayat dia berkhidmat kepada parlimen itu panjang. Jadi itu mungkin kita boleh semak. Ada bertindan kerana diberi pensiun kepada setiap penjawat awam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, beberapa lagi komen daripada ahli-ahli parlimen juga diperoleh. Ahli Parlimen Kubang Krian Tuan Ibrahim Tuan Man secara peribadi lebih selesa untuk hanya menerima satu pensiun sahaja, walaupun dia boleh menerima beberapa pensiun melalui jawatan yang dipegang di peringkat persekutuan dan negeri. Kata beliau, dia setuju untuk satu pensiun sahaja dan kita akui bahawa sesetengah penjawat awam terutama jawatan politik dia ada beberapa pensiun yang bertindan 2 atau 3 pensiun untuk seorang. Jadi saya fikir, saya setuju perkara ini perlu diselaraskan. Katanya, biar wujud satu pensiun tertinggi sahaja di antara 3 atau 4 pensiun yang diperoleh. Pilih satu yang tertinggi, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Saudara, ada lagi pilih perkara betul bukan yang disukai. Manakala beberapa ahli parlimen muda yang dilantik mewakili parlimen masing-masing sangat bersetuju dengan cadangan pensiun digantikan dengan KWSP. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, dalam isu pensiun wakil rakyat ini, perkara yang betul adalah lebih penting dari perkara yang tidak suka. Sebagai bekas Menteri Belia dan Sukan dan merupakan ahli parlimen 2 penggal, Syed Saddiq berkata dia hanya layak menerima KWSP. Saya berasal daripada keluarga penjawat awam dan saya nampak mak saya dan rakan-rakan sejawatnya iaitu guru mengabdikan
40 tahun daripada hayat mereka sebelum layak menerima pension. Ia bukan saja tidak betul tetapi secara moralnya juga salah apabila seseorang itu dipilih dan layak menerima pension seumur hidup yang nilainya berpuluh ribu ringgit. Bukan itu sahaja, tetapi pelbagai pension jawatan tidak termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC dan agensi-agensi lain yang memberikan bayaran, tegasnya lagi. Tetapi guru-guru penjawat awam, polis, pegawai tentera dan yang bekerja berdekad-dekad selama hayat mereka tidak dapat dan perlu menunggu berdekad dan hanya dapat sedak sahaja. Dari segi jumlahnya, kata Said Saddiq lagi, soalnya bukanlah perkara yang saya pilih tetapi perkara yang betul. Saya percaya kita perlu mereformasikan skim pension dan ahli parlimen serta menteri bertukar kepada caruman KWSP dan saya akan menyokongnya sepenuh hati, kata Said Saddiq Said Abdul Rahman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.